الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته سبحانه وتعالى. أما بعد. Muka 13 ni. Beres. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Bermula sunat wudu itu amat banyak. Dah betul dah. Lepas kita berbicara warnanya tentang rukun-rukun wudu, masuklah pula perbahasan yang selanjutnya bagi wudu, iaitu perkara-perkara sunat yang mana kalau kita buat ini dapat pahala. Adapun sekiranya kita tertinggal ataupun sengaja tinggal, itu tidak menjejaskan kesahihan wuduk yang kita ambil. Maknanya tak batal kalau kita tak buat ni. Cumanya kalau kita buat dapat pahala lebih. Nah, pahala lebih. Jadi kita ni ala-ala dua amal taat, buatlah benda yang sungguh. Maknanya kita ambil biar comel. Maknanya sunat ini tidak selayaknya kita tinggal. Bahkan kita kena usaha buat. Banyak perkara-perkara sunat, cuma dicerita sininya setengah daripadanya. Yakni sebahagian daripada sunat wudu yang amat banyak tu, dia tak ada nak cerita belakang lah. Sekadar yang mampu diceritanya. Yang pertama, membaca bismillah pada awal membasuh dua tangannya, dan a'udzubillah dahulu daripadanya. Kalau pertamanya kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bila tu kita baca? Pada awal-awal perbuatan wudu. Apa awal-awal perbuatan wudu? Kalau dikira dari sudut wajibnya pada ketika membasuh muka. Tetapi di sini kita kira daripada awal lagi perbuatan wudu, iaitu kita basuh tangan. Basuh dua pergelangan tangan tu. Jadi sebelum kita mula basuh tangan, sunat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sunat baca bismillahirrahmanirrahim kerana ada hadis yang mana Nabi kata kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Panjang lebar kan kita baca semua hadis tu. Maknanya setiap amalan yang ada kemuliaan, ada harga di sisi syarak, yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tadi tu kurang berkat dia. Nak biar dapat keberkatan, mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Cuma sebelum baca bismillah itu, dia kata sunat ta'awuz. Apa maksud ta'awuz? Maknanya kita minta berlindung daripada Allah daripada gangguan syaitan. Kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila tu? Dahulu daripadanya, iaitu daripada membaca bismillahirrahmanirrahim. Habis itu. Maka jika ditinggalkan bismillah, bila dia tinggal pada awalnya, pada awal wudu, dan jika dengan sengaja sekalipun, kadang-kadang sengeling, bukan kata tertinggal, ni sengeling, dia tinggal baca bismillah, dia tak baca pada awal-awal perbuatan ambil air semaya dia. Lepas tu lagu mana nak buat? Didatangkan dia bismillah pada pertengahannya wudu. Tiada apabila selesai wudu. Jadi bagi orang yang ketinggalan daripada mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika mana dia nak mula ambil air semaya, tengah-tengah tu boleh dia baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab dia tinggal awal tadi.
Jadi dia nak kata buat mula-mula tadi boleh dia baca pada pertengahan wudu. Boleh jadi dia tak teringat. Jadi dia boleh baca tengah supaya tak hilang berkat tadi tu. Cuma bila kita selesai daripada ambil sembahyang, boleh tak kita nak ucap bismillahirrahmanirrahim? Tak boleh dah lah. Sebab selesai dah. Jadi bila dah selesai, tidak ada lagi peluang untuk kita baca bismillahirrahmanirrahim. Cuma ada setengah ulama dia kata kalau tengah-tengah tu kita tak baca bismillahirrahmanirrahim semua sekala. Kita kata apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ada setengah pendapat ulama dia kata baca gitu. Ala kulli hal perbahasan ni panjang lebar dalam kitab-kitab karangan ulama, khususnya yang cerita tentang hukum hakam bismillahirrahmanirrahim. Boleh rojoklah kitab besar-besar hamba tak cerita sini. Jadi kalau selesai dah tak perlu lagi baca bismillahirrahmanirrahim. Ada ke nasyid Raihan? Siapa je ni? Hamba mai betul-betul ingat. Dimulakan dengan bismillah. Ada. Disudahi dengan alhamdulillah. Dia tak ada disudahi dengan bismillah balik. Tak ada. Ya, alhamdulillah dah bila selesai. Mula-mula tu bismillah. Raihan jawabnya dia bagi ngaji juga. Dan membasuh dua tapak tangan yang kedua deh. Sunat yang keduanya, tapi nak kira sunat yang pertama tadi pun banyak dah tu. Baca bismillah, baca ta'awuz. Dia cerita banyak di situ. Yang keduanya membasuh dua tapak tangan. Siapa mana nak basuh hingga kepada pergelangannya ke tangan dahulu daripada berkomo-komo. Selepas kita baca bismillah, kita basuh dua tapak tangan kita ni sampai pergelangan tangan, jangan komo lagi. Lepas tu dan berkomo-komo, baru berkomo-komo. Dan mengisapkan air ke dalam kepada hidungnya. Isap masuk air dalam hidung sikit. Lepas daripada komo, kemudian daripada berkomo-komo. Komo masuk air dalam mulut. Orang panggil ni istinsyak ni masuk air dalam hidung. Bukan seduk. Tak boleh nafas gitu tidak, masuk air sekadar sahaja. Gitu. Supaya hilang kotoran-kotoran yang ada dalam lubang hidung, dalam mulut kita. Ya, itu hikmah dia lah. Dan menyapu sekalian kepala. Hamba baca laju-laju biasa. Dan menyapu sekalian kepala yang wajibnya sebahagian. Ini sekalian dia. Cara dia maklum dah, hamba tak cerita. Adapun menyapu satu suku daripada kepalanya, maka wajib ia satu suku tadi. Seperti barang yang terdahulu sebutnya barang. Cerita panjang lebar dah hari tu. Tak perlu ulas pula. Dan menyapu sekalian dua telinga kita ni sunat kita sapu juga. Mana sapu bukan basuh. Sapu ni bukan basuh, sekadar melembabkan telinga kita. Sampai air ke telinga pada ada. Zahirnya telinga dan batinnya telinga dengan air yang lain daripada air sapu kepala. Ada dua sasar kita anak. Air sapu kepala. Lah soal tak ada sing alih mulut. Jadi kita nak sapu telinga ni jangan guna air yang kita sapu kepala. Sunat suku pula. Dalam kitab besar-besar dia sebut bila mana kita sapu kepala, kita sapu juga telinga sekaligus. Hak tu baru sunat. Sunat yang suku pula kita ambil air lain sapu telinga pula. Ni kena ngaji kitab besar ni. Dia kena dia akan cerita panjang lebar. Sini dia pada kata gitu ya. Sunat suku ni guna air yang lain daripada air sapuan kepala. Dan menyelati janggut laki-laki yang lebat. Kalau kita ni ada janggut lebat, sunat kita selat. Maknanya kita masukkan jari ke dalam janggut kita ni. Dia tak wajib dah sini kan, hari tu kita cerita. Sebab janggut lebat. Kalau janggut nipis baru wajib kena selat. Tapi kalau lebat, sunat menyelati janggut laki-laki yang lebat dan dua tali tudungnya. Apa maksud dua tali tudung? Yang lebat. Adapun janggut laki-laki yang jarang dan janggut perempuan dan khunsa. Kita cerita itu kan. Maka wajib diselati-lati akan keduanya. Hak ni kena sampaikan kerana nadir. Bukan kebiasaan bagi orang tina ataupun bagi orang khunsa dia ada janggut. Dan kita juga janggut nipis gini pun kena sampaikan juga air ke kulit kita.
Dan diselati segala anak jari dua tangan dan dua kaki jika sampai air kepadanya dengan ketiadaan diselati. Bila kita ambil air semaya, air ini wajib kita sampaikan kepada seluruh anggota tubuh badan kita. Contohnya bila kita basuh tangan dan juga kaki, kita ada anggota yang melipat ini kan dekat tengah. Jadi kalau kita basuh air siapa, hukum dia sunat kita masuk tangan kita. Gonyah biar masuk. Ni kalau air itu siapa tanpa perlu kita gonyah, hukumnya adalah sunat. Maka jika tiada sampai melainkan dengan dia dengan selati, tapi ada ketikanya kadang-kadang tangan kita ni berlipat. Contohnya orang dia gemuk sikit. Jadi tangan dia berlipat. Wajib dia kena sampaikan air tadi dengan dia kena gonyah. Kena selak tangan situ. Seperti segala anak jari yang sangat berdempet, sekira-kira tiada sampai air, nescaya wajib diselati akan dia akan anak jari tadi. Boleh jadi ada jari orang ni dia rapat. Nak boleh sampai tengah ni kena buka anak jari dia. Tangan ni payah nampak. Kaki. Kaki kita dulu rapat gitu kena buka sikit. Kalau air tak sampai dengan kita tak buka, maka hukumnya ketika tu wajib kita kena buka jari kaki kita. Supaya air sampai ke tengah-tengah jari kita tadi. Tetapi kalau air sampai dah, hukumnya adalah Yang kesembilan pula, dan mendahulukan tangan kanan dan kaki kanan atas yang kiri. Kena utamakan bahagian yang kanan. Bagi anggota yang ada kaki kanan dan juga kaki kiri. Maknanya bahagian kanan dan juga bahagian kiri, sunat kita dahulukan yang kanan. Muka alik kanan dulu, tangan kanan dulu, alik ni pun alik kanan dulu. Semua dahulukan yang kanan. Sebab Nabi SAW seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, bahawa Nabi ni suka tayammum. Nabi suka buat setiap perkara yang dia lakukan sehari-hari itu dia dahulukan dengan yang kanan. Dalam wuduk pun sama juga, kita dahulukan yang kanan. Kalaulah kita start yang kiri lagu mana hukum, maka makruh didahulukan yang kiri atas kanan. Makruh kita guna kaki ataupun tangan kanan, walha kita tak basuh lagi tangan dan juga kaki yang kaki kiri, walha kita tak guna lagi, kita tak basuh lagi kaki yang kanan. Ada yang kanan ni kena dahulukan dulu, barulah yang kiri. Demikian lagi jika dibasuh keduanya berserta, hukum dia juga adalah makruh. Sebab sunatnya dahulukan yang kanan. Ada satu hadis, ada seorang sahabat dia makan bersama Nabi SAW, dia makan guna tangan kiri. Walha tangan kanan dia boleh guna, dia guna tangan kiri. Maka Nabi tanya dia, apa mau guna tangan kiri? Maka dia jawab bahawa tangan dia sakit. Walha tangan dia tak sakit. Dia menipu di hadapan Nabi SAW. Dia kata tangan kiri dia ni dia guna sebab tangan kanan tak boleh nak guna sebab sakit. Maka bermula saat itu tangan dia jadi sakit automatically, dengan sebab dia menipu dengan Nabi SAW. Tangan molek-molek. Saya tengok dia beta benda lain, jadi sakit semua. Kita pun kadang-kadang kata guru kau dengan mak ayah kita pun, jangan hidup beta banyak sangat, takut mulut mak ayah kita masih. Jangan orang tua ni kadang-kadang masih mulut dia. Tangan kita tak ada masalah pun saja guna tangan kiri. Orang tanya apa guna, saya tahu sakit. Tak basah-basah sakit pun sudah. Sebab menipu. Nipu ni kena bala dia lah. Jadi mulakan dengan tangan ataupun kaki kanan, barulah guna tangan ataupun kaki kiri. Kalau berserta sekalipun hukum dia adalah makruh. Adapun anggota yang mudah diserta keduanya, adapun anggota yang mana kita boleh basuh sekaligus kanan dan kiri dia. Contoh anggota mana? Seperti dua pipi dan dua tapak tangan. Ni mudah kita basuh sekaligus kan? Tapak tangan boleh kita basuh payah, tak guna dua lalu. Ataupun pipi kita. Nak gonyah sini kau nak gonyah dua gitu. Mudah dua lalu.
Jimat masa, jimat air. Maka ketika itu dia kata dua pipi dan dua tapak tangan dan dua telinga. Telinga pun gitu juga dah. Mudah kita guna dua sekaligus. Maka disucikan keduanya pada kali yang satu. Kali yang satu dengan mana? Kali yang pertama, maknanya sekali. Gitu maknanya. Bahasa lama ni. Maknanya kita guna pada waktu yang sama. Sekaligus kita basuh. Dia tak makruh ketika tu. Buat makruhnya, contoh kita basuh tangan kanan. Ni masuk sekaligus dua gitu. Tu makruh. Lebih-lebih lagi kalau guna yang kiri dulu. Habis yang ke-9. Yang ke-10 dulu. Dan ditiga-tigakan yang dibasuh dan yang disapu. Sunat disebut dalam hadis bahawa Nabi buat 3 kali. Tak kira lah basuhan ataupun sapuan. 3 kali. Dan mualah. Apa maksud mualah? Yakni mualah berturut-turut. Terjemahan bagi mualah ialah berturut-turut. Cuma apa maksud bagi berturut-turut? Dan iaitu bahawa tiada hasil perceraian banyak antara dua anggota. Kita ada banyak anggota tubuh badan kita nak wuduk, tak gitu. Jadi maksud mualah, jangan ada jarak yang panjang antara basuhan yang pertama dengan basuhan yang kedua. Cuma di sini dia kata jangan ada perceraian antara dua anggota. Maknanya kalau kita basuh muka dengan basuh tangan, janganlah kata bila kita basuh muka tunggu 2 jam baru basuh tangan. Sunatnya kita basuh lalu. Dia tidak jadi syarat mualak dalam wuduk. Maknanya boleh. Misalnya kita ketuk. Kita basuh muka kita, basuh tangan kita, sapu kepala, tak basuh kaki. Bila kita basuh kaki, nanti nak ambil nak semaya kaki baru kita basuh kaki. Boleh ke? Boleh ya. Sebab mualak bukan syarat bagi wuduk. Mualak hanyalah syarat mualak hanyalah sunat. Berturut-turut ni hanyalah sunat sahaja. Boleh. Contoh awak di rumah, awak nak ambil air semaya. Sapu kepala kering air. Tak ada air. Sudah hijau. Tak habis lagi ni nak ambil air semaya. Kaki tak basuh lagi. Lepas tu lagu mana kita nak buat? Pergi masjid, sambung, pergi basuh kaki. Boleh. Sebab tidak disyaratkan mualah. Ambil air semaya ni bukan kata kena berturut-turut sekaligus. Tidak. Dibolehkan untuk kita tak mualah. Cuma hukumnya sunat sahaja. Sama juga dengan mandi wajib. Suka juga. Tak syarat mualah. Contoh, mandi dia pukul 12 tengah malam. Separuh baru. Sejuk ya, tak jadi. Masuk bilik mula, sambung bila? Sambung pagi esok pula. Nak sambung pagi esok tu kena basuh semula seluruh tubuh ke? Tak. Sambung semula. Anggota yang tak basuh lagi. Ambil semaya dan juga mandi ini menurut mazhab kita tidak diwajibkan mual, tidak diwajibkan berturut-turut, hanya sunat sahaja. Dengan makna kalau orang tak mualak, wuduk dan juga mandi dia tu masih sah diterima pada syarat. Jadi mualak sini dia kata jangan ada perceraian yang banyak, maknanya yang lama antara dua anggota. Misalnya muka dan juga tangan, jangan ada pisah banyak. Jangan ada pisah lama antara basuhan dua anggota tadi. Situ. Demikian lagi antara beberapa membasuh. Kalau kita entah membasuh juga. Maksud membasuh sini basuhan. Demikian lagi juga mualak antara beberapa basuhan. Kita ayat dah tadi sunat kita basuh 3 kali pada satu anggota. Baiklah ni lepas kita basuh kali yang pertama, nak boleh basuh kali kedua tu kena sambung lalu. Sunat hukum dia. Tapi boleh kita nak tangguh sambung pula basuh yang kedua sejak lepas ni. Boleh, tak ada masalah. Tidak menjejaskan wuduk kita. Hukumnya sunat sahaja. Yang pertama tadi antara anggota, yang kedua ni antara basuhan, dan yang ketiga dan antara beberapa suku anggota yang satu. Ni satu anggota tetapi ada banyak bahagian, tak ke?
Dianya basuh sebahagian saja. Contoh kalau kita kata basuh tangan. Dia pergi basuh tapak tangan saja dulu. Sejak kali baru basuh pula bahagian lain sampai siku. Lepas tu dia sambung pula. Kali pula sambung pula ni. Gong molek lah macam gini ni. Sah ke tak wudu dia? Sah. Boleh nak buat. Boleh nak buat. Boleh jadi tak ada air hukum kali. Titik ambil mana dia tu ya. Wallahu a'lam. Lagu mana? Maknanya hukum dia tak ada masalah. Jadi di sini ada 3 gambaran mualah antara dua anggota ataupun antara basuhan. Yang ketiga antara bahagian-bahagian daripada satu anggota wuduk tadi. Baik. Bahkan apa maksud dia bagi mualah? Dibasuhkan satu anggota kemudian daripada satu anggota. Kita basuh sosok anggota tadi tu dengan sekira-kira tiada kering anggota yang dibasuh dahulunya pada surah yang pertama, pada gambaran masalah yang pertama, iaitu antara dua anggota. Dobit sakate bagi mualak, dia kata janganlah kita nak basuh anggota yang kedua tu siapa-siapa anggota pertama tadi dah kering. Basuh muka, nak boleh basuh tangan tu, jangan siapa muka ni kering. Baru dapat pahala sunat mualah. Tapi kalau dia kering dah muka, baru kita pergi basuh tangan, luput pahala mualah. Gitu. Pada surah yang pertama, maknanya pada gambaran masalah yang pertama tadi. Okay, ada 3 masalah sini. Itu yang pertama. Dan masuk ia pada membasuh kali yang kedua. La'ala sawab kali, bukan kaki. Dan masuk ia pada membasuh kali yang kedua dahulu daripada yang kering basuh kali yang pertama. Dari sudut basuh 3 kali tu, nak basuh kali kedua tu jangan siapa basuh pertama tadi kering. Baru dapat pahala mualah. Dan masuk pada membasuh kali yang ketiga dahulu daripada kering membasuh kali yang kedua pada surah yang kedua, yakni pada gambaran masalah yang kedua, iaitu pada basuhan antara basuhan, pada masalah mualah antara basuhan. Jadi kalau kita nak basuh kali kedua, jangan siapa basuh yang pertama kering. Nak basuh kali yang ketiga, jangan siapa basuh yang kedua kering. Baru dapat pahala mualah. Tapi dia kering, luput pahala mualah. Gitu maknanya dia ni fleksibel lah. Dia tidak ada qada masa yang ditetapkan. Dia melihat kepada uruf dan juga keadaan setempat. Lepas ni dia akan cerita. Adakah ada faktor cuaca dan sebagainya, dia akan cerita lepas ni lah. Sini. Dan diiktibarkan membasuh tiap-tiap juzuk daripada anggota yang satu daripada kering juzuk yang dahulu daripada satu juzuk tadi pada surah yang ketiganya. Jadi kalaulah kata masalah yang ketiga, kita nak basuh beberapa bahagian daripada satu anggota, janganlah siapa kering anggota yang mula-mula kita basuh. Contoh, kita nak basuh tangan, kita start dengan sini dulu pergelangan tangan. Nak boleh siapa ke siku ni, jangan hak ni kering dulu. Basuh sini dulu, relax mata baru sapu sini. Tak sikit. Gila dah mualah. Maknanya kita sapu terus. Sekira-kira bila kita selesai sapu sebahagian anggota tadi tu, yang mula-mula tadi tu tak kering lagi. Itu makna dia. Jadi mualah ni ada 3 gambaran masalah. Comel kita ni. Jaga kita jauhi lain dia sebut gini. Kita arah safinah tak sebut gini. Mata rengkah. Dalam syarah pun tak temu gini juga. Kita jauhi kita bukan calan-calan. Jadi comel lah baca kita ni. Ini gambaran masalah bagi mualah. Jaga itu kita lain sebut gini. Comel. Cuma diiktibarkan juga serta sederhana angin dan tabiat dan masuk. Dia ambil kira juga suhu dan juga cuaca sekitar. Maknanya bagi negeri yang teramat panas, kering kotak, contoh awak duduk di Afrika, kadang-kadang peluh ni kita nak titik kering.
Kita panah, perlu. Tapi tak ada titik kering. Itu tak ada masalah. Sama lah juga time kita nak ambil semaya tu. Baru basih depan ni, kering lah. Sebab panas sangat. Tak ada masalah. Ketika itu kerana cuaca tadi tu amat panas. Diiktibarkan juga. Yang dikata jangan kering apa ni, maknanya sederhana angin. Maknanya suasana cuaca tadi tu dalam keadaan sederhana, golik biasa-biasa. Bukan jenis musim hujan, bukan musim panas. Golik-golik biasa gini sahaja. Ni lah dobit dia. Tapi kalau time hujan, tak kira gini. Time panas tak kira gini juga kan. Habis. Dan hanya sunat mualat ini pada lain daripada wuduk sahibid darurah. Kita cerita 2 minggu lepas kan. Ada satu golongan lagi yang dinamakan sebagai sahibud darurah. Bagi orang yang sahibud darurah, apa maksud sahibud darurah? Orang yang mana dia ini sentiasa keluar hadas dia. Contoh orang yang dedah, sisil bawah. Ataupun orang yang seserih, sentiasa tubik angin daripada kemaluan dia. Ataupun kalau orang tina, dia istihadah. Maknanya dia ni sentiasa berada dalam keadaan hadas. Kalau jenis orang gini, dia tak serupa dengan masalah yang kita cerita tadi. Dia tidak ada sunat mualat. Mualat ini hanya sunat bagi orang yang bukan sahibud darurah. Adapun ia sahibud darurah, maka mualat itu wajib pada hak sahibud darurah. Kerana apa jadi wajib gitu? Kerana mensedikitkan hadasnya. Bagi orang yang dedah, dia tak boleh nak kata bermudah-mudah dalam urusan ambil semaya dia. Dah demo dedah. Jadi caranya disebut dalam kitab-kitab besar, bila mana kita ni jenis kecil tak lawa. Jadi bila kita nak semaya, masa waktu baru boleh kita nak ambil semaya. Orang baru boleh nak ambil semaya. Baik. Bila nak ambil semaya tu, barang kita tu titik semua tu air kecil. Jadi lagu mana kita nak buat? Kita basuh kemaluan kita, maka kita letak kain, kita ikat kemaluan kita. Bagi orang lelaki lah boleh ikat. Kalau orang perempuan dia kena sumbat. Supaya apa? Supaya tak keluar air kencing ataupun darah ataupun najis-najis yang lain daripada dua kemaluan dia. Lepas tu dia boleh teruskan ambil air semaya ke? Kena ambil air semaya selalu. Sebab apa? Kalau dia tak ambil air semaya selalu, bagi tadi akhir kau tu. Maka bila mana dia nak ambil air semaya, dia tak boleh nak berehat. Bukan kata supul dengan kita biasa-biasa gini, seperti mana kita beri masalah tadi. Sejam nak rehat, baru sambung pula basuh tangan ke, basuh kaki saja. Tak boleh dia. Dia kena terus berterusan dia buat amal dalam urusan nak basuh anggota wuduk dia tadi. Bahkan bila mana dia selesai daripada wuduk dia kena segera pergi ambil, kena segera melakukan semaya dia. Dia tak boleh nak rehat-rehat. Sebab hadas dia sentiasa keluar. Time dia nak semaya tadi pun dia niat lain dah, tak suka orang lain. Dia kena niat mengharuskan semaya saja. Sebab hadas dia tak terangkat. Jadi bagi orang yang sahibud darurah, maka hukumnya wajib untuk dia mualah. Kena berterusan dari urusan ambil semaya dan juga semaya dia tadi. Habis. Dan ada tinggal lagi. La'al sawab ada alih tinggal. Dan ada. Bila kita enter kan, ada alif. Tak ada orang kena tambah. Langsung ada. Dan ada tinggal lagi. Bagi wudu itu beberapa sunat yang lain. Disebut akan dia beberapa sunat yang lain itu di dalam kitab yang panjang-panjang. Tak ada nak sebut berapa lah. Kita ni pada benda wajib pada situ. Jadi malah lah. Jadi buat sunat-sunat ni kena ngaji kitab banyak-banyak lagi. Kena ngaji tu. Kalau kita jauh kena baca lah. Sabila. Kena baca juga Buriah. Supaya kita nampak masalah-masalah yang banyak berkaitan dengan wudu. Kalau bos kau dah ngaji kita kecek gini kan. Seremada gitu tak ada. Kena ngaji banyak lagi. Panjang lagi kita cerita. Habis. Masuk bab baru. Babu nawaqidil wudu'i. Ini bab pada menyatakan yang membatalkan wudu.
Habis dah cerita pasal sunat, masuk bab perkara yang membatalkan wudu. Kita ada buat wudu, tiba-tiba kalau berlaku perkara-perkara ni, nescaya musnah wudu yang kita ambil. Kena ambil semula. Batal wudu kita. Gapo dia kata? Bermula yang membatalkan wudu itu 5 perkara. Maknanya salah satu daripada 5 perkara. Bukan kata kena ada 5 ni tidak. Tetapi memadai berlaku salah satu sahaja daripada 5 perkara. Dalam kitab fiqh Syafi'i ni, dalam batal wudu ni dia ada 2 ya. Biasanya sama ada 5 perkara ataupun 4 perkara. Bagi tolong ya. Cuma dia kira tu. Ada orang yang kira suku, ada kira sekaligus. Jadi ada kitab dia kata 4. Ada kitab dia kata 5. Dalam Safinah dia kata 4. Dalam kitab ni ada kata 5. Antara 4 dan juga 5. Bilangan itu tak ada masalah. Asal barang ayat dia suku. Ni ya. Perkara yang membatalkan wudu. Gapo dia? Pertamanya, yakni daripada 5 perkara tadi. Keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Melainkan mani seorang yang keluar daripada seorang pada awal kalinya. Nya tak ada mana. Jadi perkara pertama dia kata keluar sesuatu. Tak kira gapo benda sekali pun. Asal tubik bagi. Asal tubik muka, tubik tu daripada 2 kemaluan. Kemaluan depan dan juga kemaluan belakang. Kemaluan depan kita panggil kubul, kemaluan belakang kita panggil dubur. Tubik ke bahagian depan dengan tubik ke bahagian belakang. Apa-apa benda sekalipun. Batal semaya gitu. Tak kira lah air ke, darah ke apa semua tak kira. Asal tubik yang sesuatu batal. Cuma ada sebenda yang tak batal semaya. Apa dia? Melainkan mani. Melainkan air mani. Seseorang yang keluar daripada seorang, air mani dia sendirilah, bukan air mani orang lain, air mani dia sendiri. Yang mana air mani tadi tu keluar pada awal kalinya, kali pertama. Maknanya kali pertama. Sebab ada orang ni dia tubik banyak kali. Tak gitu. Pukul 10 tubik, pukul 11 tubik pula. Yang kata tak batal semaya ni pukul 10 saja. Kalau dia main pula pukul 11, batal pula. Batal dah semaya. Yang kata tak batal ni pada kali pertama sahaja. Sebelum dia mandilah. Kan air mani ni. Dia tak batal semaya. Sebab apa dia tak batal semaya? Sebab dia mewajibkan benda yang lebih besar daripada air semaya. Gap dia? Kenapa? Sebab kena mandi wajib. Hebat. Mandi tu disebut wajib pula. Kalau wudu tak ada sebut wajib. Tak gitu. Tapi bila tu air mani, dia kena mandi wajib. Jadi oleh kerana itu dia tak perlu ambil air semaya. Sebab dia kena buat sesuatu yang lebih besar daripada itu. Jadi kalau seseorang itu keluar air mani pada awal kalinya, maka ketika itu air semaya dia tidak batal. Maka tiada batal wudunya. Contoh lagu mana dia akan cerita lepas ni. Contoh bagi dia. Dia tak cerita lagu sini. Baik. Adapun jika keluar daripadanya mani orang lain. Dia kata tadi mani kita sendiri dah. Lo ni tu air mani orang lain. Lagu mana ni? Orang lelaki taswir ke masalah ni? Tak jadi bagi orang lelaki, jadi orang tin. Orang tin pernah menikah, dia main dengan lelaki dia semalam. Tiba-tiba dia pun mandi wajib. Misalnya dia mandi wajib. Dia pun ambil semaya. Dia nak semaya subuh. Nak pergi semaya subuh, tubik cecair air putih daripada kemaluan dia. Tu molek-molek dah pergi naik kereta dah pergi semaya subuh. Tubik air mani. Air mani ni bukan air mani dia ni. Air mani tok lelaki. Dia confirm ni bukan air mani dia. Sebab masa dia bersama dengan tok lelaki dia semalam, dia tak ada geram. Jadi air mani yang ada dalam kemaluan dia tadi tu confirm dia lah milik tok lelaki dia. Sebab dia tak ada geram. Bila dia tak ada geram, kena basuh tok lelaki misalnya. Jadi bila begitu dia tidak mengeluarkan air mani sebab orang tina pun keluar air mani juga dah.
Jadi pada masalah ni, dia nampak cecair putih keluar daripada kemaluan dia. Dia pun rasa ni bukan air mani dia ni, air mani orang lain. Siapa dia? Tak lelaki dia lah, tak ada orang lain. Atau mani dirinya. Ni air mani dia. Kemudian daripada dimasukkan dia air mani. Air mani tu dah. Dia masuk semula dalam kemaluan dia. Tengok-tengok tu ubik ni. Nampak tak? Gambar yang masalah. Orang tin lah ni. Orang lelaki jari nampak gini. Baik. Bila time dia nak pergi ambil dia nak pergi semaya tadi, tumbik cecair putih tadi daripada kemaluan dia. Lagu mana dia nak buat? Dia kena mandi wajib ke kena ambil air semaya? Jawapan dia, maka batal wuduknya. Dia kena ambil air semaya. Dia tak perlu mandi wajib. Sebab air mani yang keluar itu bukanlah perkara yang mewajibkan untuk mandi. Kerana tak cukup syarat dia. Lepas ni kita akan ngaji bab syarat mandi wajib. Dia ada syarat-syarat dia keluar air mani. Sini pun disebut dah ni lebih kurang. Syarat kata nak mandi wajib tadi, air mani tu air mani dia sendiri. Syarat pertama. Yang kedua, keluar pada kali yang pertama. Ni tubik kali kedua ni. Masuk tubik mula. Ketika itu dia tak perlu mandi wajib, dia hanya perlu berwuduk sahaja. Batal wuduk dia kena ambil air semaya semula. Bandingnya masalah ni supalah seperti mudrah yang keluar daripada perempuan kerana campur mudrah dengan mani laki-laki. Batal juga air semaya bila mana keluar mudrah. Apa maksud mudrah? Iaitu seketul daging. Yang mana daging ini adalah perhimpunan antara air mani lelaki dan juga ovum dia yang mana nak membentuk janin baru. Tiba-tiba tak jadi sampai tahap mudrah sahaja. Tengok-tengok tu ubik daging seketul, maka ketika itu batal air semaya dia. Sebab apa? Air mani tadi tu bukan air mani dia, air mani untuk lelaki. Daging seketul tadi tu air mani untuk lelaki dia. Kita ni asal daripada air mani tak gitu. Air mani ayah kita dia berlaku ni. Mari daripada ayah kita berlaku. Sebab itu hukum dia tak membatalkan wuduk. Kerana air mani menurut mazhab kita hukumnya adalah suci. Bukanlah kata najis. Tak seperti benda-benda yang lain. Walaupun dia keluar daripada dua kemaluan, hukumnya tetap suci. Sebab kalau kata najis, hanya kita, tak boleh nak sentuh sama-sama kita ni. Sebab najis bakar, kena basuh sama. Tidak. Itu antara hujah yang menyatakan bahawa air mani ini bukan najis tetapi suci. Maka tak batal lah air semaya bila keluar air mani tadi. Habis. So situ. Maka yang membatalkan wuduk dengan keluar sesuatu daripada salah suatu daripada dua jalan itu dengan yakin. Baik, yang membatalkan wuduk sesuatu yang keluar daripada kedua kemaluan tadi, syarat yang pertama kena yakin. Yakin tu bukan kata waswah, bukan kata syak, bukan kata zon. Contoh bila mana kita duduk semaya, tiba-tiba serah ketuk. Serah ketuk. Teka tu, batal ke tak semaya gitu? Serah ni dengan mana? Tubik keduk. Teka tu tak batal. Sebab apa? Tidak yakin. Dia mau ketuk tu tak yakin. Tapi dia bau dah. Sayang kita dia belah gini dah. Tu yakin dah lah. Sebab disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata jangan keluar daripada semaya melainkan apabila mu dengar suara ataupun mu bau. Maknanya kau yakin sungguhlah, isyarat kepada yakin. Sebab ada juga orang ketuk tak bau tak gitu. Tu dah tahu dah demo sendiri tahu dah. Ketuk demo tak bau tak. Batal lah semaya demonya. Ni tidak. Biasa kita ketuk bau sama. Lah ni mari wasuk air. Ketuk doa ni. Tak bau ni ya lah bukan ketuk maksudnya gitu. Sini ada kaedah fiqh yang besar, al-yaqinu la yuzadu bisyaki. Keyakinan tidaklah digugurkan dengan keraguan. Samalah juga dengan kita semaya. Antara 2 rakaat, 3 rakaat. Ambil mana? Ambil 2. Sebab yang 3 itu keraguan. Yang yakinnya hanyalah 2. Yang 2. Samalah juga masalah ni. Dia kena yakin.
Paling kurangnya zon paling kurangnya zon. Itu memadai dah. Ini kata yakin ataupun ghalibatuz zon. Itu boleh. Batal lah semaya kita. Syarat yang pertama. Yang kedua, lagi yang hidup. Batal tu bagi orang yang hidup. Syarat dia kita ni hidup lagi. Maknanya kita masih nafas, bukan kita mati. Dan syarat yang ketiga lagi wadih, lagi jelas. Apa maksud jelas? Yang ni jelas jantina dia. Bukan kata dia ni tak tahu jantina ke apa. Baik, bila dia kata 3 syarat, ni terus sebutin. Rabihat ni lah. Ada 3 bahagia. Yakin keluar daripada orang yang hidup. Yang ketiga, jelas kemaluan jelas kemaluan dia. Maknanya jelas jantina gitu. Laki ke puan. Baik. Maka keluar daripada 3 syarat tadi. Yang mati. Orang yang mati. Kalau orang mati dah, tiba-tiba keluar sesuatu daripada 2 kemaluan dia. Salah satu daripada 2 kemaluan. Kita mandi mayat. Misalnya, tengok-tengok lepas nak kapal tu tubik air daripada kemaluan dia. Ikut tu batal ke tak semaya-mayat air? Tak batal. Sebab apa? Dia mati dah. Tuan mati dah. Lepas tu apa tindakan kita? Kita hilangkan najis yang keluar daripada kemaluan mayat tadi sahaja. Tak wajib kita pergi ambil semaya semula kepada dia. Kita orang tin setuh mayat lelaki. Batal tak mayat tadi? Dia tak batal, kita batal. Dia mati dah, kita hidup ni batal yang kena taklid. Jadi keluar yang mati. Habis. Yang kedua, dan khunsa muskil. Apa maksud khunsa? Yang baginya 2 alat. Itu maksud khunsa. Khunsa ialah seseorang manusia yang mempunyai 2 alat kemaluan. Kemaluan lelaki ada, kemaluan puan pun ada dia. Lepas tu pula khunsa ni muskil. Apa maksud muskil? Ragu. Tak boleh nak kata lelaki ataupun puan. Sebab apa nak kata ragu gitu? Kerana dua-dua anggota kemaluan lelaki dan puan yang ada pada tubuh badan dia ni berfungsi. Oleh kerana dia ni ada 2 kemaluan, dua-dua pula berfungsi. Maka ketika itu muskil. Apa maksud muskil? Bahasa Melayu dah ni. Jadi ragu. Tak boleh nak letak kategori mana. Nak sembahyang ini ke nak sembahyang ini? Ini orang panggil khunsa muskil. Nak bakar subah ke? Nak bakar duduk. Ni adalah ni khunsa muskil. Tak boleh nak ayat status jantina dia. Ada pun bagi khunsa yang wadih. Orang yang ada 2 kemaluan, laki puan. Tetapi hanya salah satu sahaja berfungsi. Contoh, dia ada kupu-kupu, dia ada belalang gajah. Dua-dua ada. Tapi gajah sahaja yang hidup. Kupu-kupu ni tak hidup. Ketika tu dia jantina ke apa? Laki. Kalau kata kupu-kupu yang hidup, gajah ni mati senyap gitu. Tak je naik pun. Jadi tin tu. Hak ni kita tak panggil dia khunsa. Kita panggil bagi jantina yang dia jelas tadi. Walaupun pada sebutannya kita panggil khunsa wadih. Kerana dia mempunyai 2 alat kemaluan. Tetapi oleh kerana telah jelas kemaluan yang berfungsi, maka kita masukkan dia dalam kategori jantina tadi. Hak ni masalah orang yang ada 2 jantina yang mana tidak jelas bagi dia sama ada dia ni nak kata laki ke nak kata puan, dua-dua hidup. Maka tiada batal wuduknya seorang yang mati dan juga khunsa muskil. Maka tiada batal wuduknya seorang dengan dikeluar sesuatu daripadanya yang 2 kemaluan tadi pada masalah yang pertama. Apa masalah yang pertama? Orang yang mati. Mayat kalau tubik sesuatu tidak membatalkan wuduk dia. Habis masalah yang pertama. Masalah kedua pula. Dan tiada batal wuduknya seorang melainkan keluar sesuatu daripada 2 farasnya pada yang kedua, yakni pada masalah yang kedua. Apa masalah yang kedua? Khunsa muskil. Khunsa muskil ni batal semaya dia bila? Bila keluar sesuatu daripada 2 anggota dia sekali. Baru batal. Kalau tubik salah satu tak batal lagi. Contoh.
Tubik kok gajah saja. Kok kubu-kubu tak tubik. Tiga tu lagu mana kita nak kata? Tak batal juga. Sebab apa? Ihtimal dia jadi tina tiga tu. Tain kubu-kubu tubik. Gajah tak tubik. Kita boleh ihtimal dia lelaki ketika itu. Maka oleh kerana boleh ada ihtimal, ada probability, ada kemungkinan anggota orang panggil jantina dia tadi terbubuh masa ketika itu, maka sebab itulah dia tak batal semaya dia. Batalnya bila? Bila dua-dua berfungsi. Bila tubik gajah dan juga kubu-kubu tadi, maka ketika tu tak boleh nak kata gabur lah. Sebab nak kata tina lagi dah. Nak kata jatuh dah juga sebab dua-dua dah tubik. Ketika tu baru batal semaya dia. Nah, supalah kita kalau kita kata kita lelaki, kita lelaki. Kita ada dah gajah kita. Tiba-tiba ada lubang, atas tu tubik air. Batal ada semaya kalau tubik air lubang atas belala gajah kita tadi. Nampak tak gambar masalah? Demo ada kemaluan demo tu ke? Buat jadinya gajah tu ya. Tiba-tiba ada lubang, tebuk ke mana tahu, nak tubik. Ada pacik tubik kau lain. Sebelah tu. Mana tiba-tiba? Batal tak semaya kita? Tak batal sebab dia bukan keluar daripada kemaluan kita. Samalah juga masalah khusar tadi tu hampa nak ceritanya. Dia jadi tak batal tu sebab apa? Ihtimal air yang keluar daripada anggota yang tubik tadi tu ialah anggota tambahan bagi diri dia. Sebab tu tak batal. Bila boleh jadi batal? Bila tubik dua-dua. Maka ketika itu tidak ada adalah kemungkinan bahawa air yang keluar itu daripada anggota yang lebih. Gitu ayatnya. Ni masalah panjang lebar ni, sebab tebuk-tebuk lubang ni. Kalau orang di hospital apa kan? Ni kita cerita mulalah lagu mana. Baik. Habis itu nak beraya ya. Nak semaya dah. Maka yang membatalkan wudu itu sama ada yang beradab dua sampai akhir wallahu subhanahu wa taala alam bisawab wa inni wa ta'ala. Dan habis juga. Kita sambung mula dah. Bab batal semaya keluar benda-benda gini. Wallahu a'lam bissawab wa inni wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.